Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, para pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi, kita menggunakan setiap anugerah Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya, di samping kita mengucapkan, di samping kita mengecapi nikmat Allah, maka sepatutnya kita menggunakan setiap nikmat, setiap anugerah itu pada tempatnya, maka itulah disebutkan syukur. Itu antara salah satu daripada rukun syukur itu, apabila kita menggunakan nikmat Allah yang Allah anugerahkan itu pada tempatnya. Di mana apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada kesihatannya, sama ada, dan nikmat yang paling, orang kata menggunakan nikmat itu pada tempatnya yang agung itu ialah apabila dia mendatangkan manfaat kepada orang lain. Bukan sekadar diri kita saja, tidak salah, bahkan dituntut, kita menggunakan nikmat itu untuk diri kita, tetapi lebih lagi dituntut, ataupun lebih besar lagi ganjaran daripada itu ialah apabila kita menggunakannya untuk manfaat orang lain. Kerana setiap nabi itu tidak lain dan tidak bukan diutuskan adalah untuk memberikan kebaikan, rahmat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan rahmatan lil alamin. Baik, kita sambung lagi, berkaitan dengan janggut. Maka kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, kata pengarang kitab rahmatullahi alaih, wa bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, semoga Allah memberi manfaat dengan sebab beliau, kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka beliau berkata, bermula makruh di dalam janggut itu 9 perkara. Bila ada janggut, maka ada perkara-perkara yang perlu kita jaga juga, bukan semata-mata janggut, maka janggut itu sememangnya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya dia adalah sebahagian daripada ciri-ciri, sebahagian daripada sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda itu punya janggut. Baginda ada janggut. Maka beruntunglah, kalau ada orang yang punya janggut itu, beruntunglah, kerana dia dapat mempunyai ataupun dia punya sifat. Kan hadis itu ialah antara hadis itu ialah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu punya janggut. Maka namun di situ para ulama menyatakan bahawa ada perkara-perkara juga yang perlu kita jagakan. Yang perlu kita jaga supaya janggut itu tidak menjadikan, tidak menyebabkan seseorang itu melihat sunnah itu sesuatu perkara yang yang menjijikkan, ataupun sesuatu perkara yang menyebabkan orang tidak menyukainya. Maka di sini pertama ada 9 perkara yang makruh pada janggut. Itu yang pertama. Yang pertama apa dia? Menghitamkan janggut yang putih, kerana menyerupai bagi orang muda yang demikian itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan katanya, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Artinya, sebaik-baik orang muda kamu itu
iaitu orang yang menyerupai dengan orang yang tua kamu. Dan sejahat-jahat orang tua kamu itu seseorang yang menyerupai dengan orang yang muda kamu itu. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, bermula murad, maksud yang dalam hadis ini dengan diserupakan orang muda dengan orang tua itu, iaitu serupa pada kelakuan orang tua yang berakal, bukan serupa akan tua pada memutihkan janggut. Jadi makna kata, Nabi kata, iaitu yang pertama makruhnya adalah mewarnakan janggut itu sebetulnya. Mewarnakan janggut dengan warna hitam. Dengan warna hitam. Jadi kenapa tak boleh? Kerana itu adalah, pertamanya adalah kita pertamanya adalah kerana tasyabbuh, menyerupai dengan orang muda. Bila menyerupai dengan orang muda ini, dia ada ada ciri-ciri ciri-ciri menipu, begitulah. Orang kata ciri-ciri menipu. Dan yang keduanya ialah begitu juga, dia sebetulnya uban itu sebenarnya dia orang kata uban itu dia mengingatkan kita. Uban tu sebenarnya mengingatkan kita kepada dekatnya kita, kepada hampirnya kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi begitu. Jadi kalau kita padam ataupun kalau kita hapuskan dia, maka itu kita ada dia panggil ciri-ciri menipu itu. Jadi dalam hadis ini Nabi kata sebaik-baik pemuda kamu ialah pemuda itu ialah yang menyerupai dengan orang tua. Jadi menyerupai itu bukan dari segi mewarnakan janggutnya hitam, dia pun warna putih, bukan. Tapi menyerupai ini daripada segi perangainya, kelakuannya. Kan orang muda kadang-kadang dia cepat marah, cepat tergopoh gapah dan seumpamanya. Kalau orang lama ni dia dah banyak pengalaman, dia lalu begitu tenang sahaja. Kita tengok macam tak ada apa-apa, tenang. Jadi begitu. Ketenangan ataupun ciri-ciri waqar, kewibawaan itu. Jadi sebaik-baik pemuda itu ialah dia punya wibawanya sama seperti orang tua. Jadi biasa orang yang banyak pengalaman ini dia punya wibawa yang tak ada pada orang yang tak ada pengalaman. Orang tak ada pengalaman, bila berlaku situasi, berlaku sesuatu, jadi dia pun menggelabah. Tak tahu nak buat apa. Tak punya ketenangan. Kenapa? Kerana tak punya pengalaman. Jadi Nabi kata sebaik-baik orang muda itu ialah begitulah sifatnya, ciri-cirinya. Namun seburuk-buruk orang tua yang orang tua itu ialah apabila dia nak menyerupai dengan orang muda. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawadu khidabu ahli nar. Hitam itu adalah warna, hitam itu adalah khidab, khidab itu adalah celupannya ahli neraka. Celupannya ahli neraka. Al-khidabu bis-sawad khidabul kufar. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut khidab, celupan hitam itu adalah celupannya orang kafir, iaitu hinai. Hinai ini bukan maksud hinai di sinilah mewarnakan dengan warna hitam, itu adalah celupannya orang kafir, iaitu dia menyerupai dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata setengah ulama, haram menghitamkan janggut yang putih itu melainkan kerana perang sabil. Makna kata kalau tanpa sebab apa-apa selain daripada berperang. Makna kata kalau kita ni dekat tempat itu semuanya veteran semua. Veteran tentera. Jadi kalau tentera veteran kalau nak keluar perang, tengok semua orang musuh, tengok semua putih. Musuh pun tengok tak takut. Alah, orang lama semua. Jadi veteran semua. Jadi musuh tengok tak takut. Musuh tengok tak takut. Jadi dalam peperangan itu, kalau dalam peperangan maka harus, bahkan sunat juga. Bahkan sunat kalau mewarnakan janggutnya. Supaya apa dia? Warna hitam. Supaya bila musuh tengok, maka musuh pun takut.
Ya, gerun. Ya, mungkin barangkali panglima perang. Panglima perang ni biasanya mestilah orang lama. Ya, kalau panglima perang ni mesti dia banyak pengalaman, orang lama. Dia masuk peperangan, jadi janggutnya putih. Jadi kalau orang tengok musuh, tengok ya apa nama panglima perang, biasa zaman dulu duduk depan sekali. Tengok panglima pun dah veteran dah. Jadi musuh pun tak takut. Kurang takutnya. Maka di sini para ulama kata harus, bahkan sunat, mewarnakan janggut itu dengan warna hitam, ya, supaya musuh tengok, musuh akan takut dan gerun. Jadi ini menimbulkan ketakutan kepada musuh, itu harus. Adapun kalau selain daripada itu, maka justru tidak makruh. Asal hukumnya adalah makruh. Asal hukumnya adalah makruh, ya, menghinaikan janggut dengan warna hitam. Baik, yang kedua, makruh memutihkan janggut yang hitam dengan belerang supaya kelihatan tua, maka dita'zimkan oleh orang akan dia, kerana yang demikian itu ditegah oleh syarak. Yang kedua ini, janggut elok hitam tapi nak putihkan pula. Kenapa nak putihkan? Kerana nak nampak tua. Nak nampak tua. Supaya apa dia? Supaya orang hormat dia. Dia nampak tua, jadi orang pun nampak, ya, mungkin zaman tu zaman yang orang kata tak ada perang lah. Macam kita sekarang ni. Ya, jadi ada orang dia suka nampakkan dirinya tu tua. Ya, nampakkan dirinya tu orang lama. Padahal dia tak ada apa-apa. Jadi nampakkan dirinya tu orang lama supaya apa dia? Supaya orang dapat hormat dia. Oh, dia ni orang lama ni. Jadi orang hormat. Jadi itu pun makruh juga. Perbuatan itu pun adalah makruh. Baik, ketiga, makruh mencabut uban daripada janggut, dan sungguhnya menegahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mencabut uban itu dengan sabdanya, huwa nurul mu'min wasyayb nurullah wa gharbatu anhu gharbatun 'anil nuri. Artinya bermula uban itu iaitu nur orang mukmin, cahaya orang mukmin. Jadi cahaya ini sama ada cahaya hakiki, ya, memang benar-benar cahaya, memang benar-benar cahaya, ataupun boleh juga kita katakan cahaya itu ialah cahaya di akhirat nanti. Baik, dan uban itu nur Allah. Ya, kenapa cahaya Allah? Maka itu nak bagi tahu bahawasanya itu bentuk kemuliaan sebetulnya. Ya, uban itu adalah satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa benci daripada uban itu, nescaya benci akan cahaya. Makna kata kalau dia tidak suka uban, maka bermakna dia tidak menyukai dengan cahaya Allah itu, ya, makna kata kemuliaan Allah Taala yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi uban ini bukan, ya, nak bagi tahu bahawasanya uban ini bukan sesuatu yang kita boleh tumbuhkan sendiri, tidak. Dia bukan sesuatu yang boleh kita tumbuhkan, ya, tapi dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu tidak sepatutnya kita merasa benci ataupun merasa tertekanlah, ya, dengan sebab uban itu. Baik. Keempat, tapi ada situasi yang mana Nabi SAW suruh kita warnakan uban itu, ya, supaya tak nampak sangat, ya, supaya tidak kelihatan. Baik. Keempat, makruh juga apa dia? Makruh mencabut segala janggut atau setengahnya. Kerana datang hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-Madinatu syahadatun man kana yantifu lihyatahu. Artinya bermula negeri Madinah itu jadi saksi pada hari kiamat akan seorang yang mencabut akan janggutnya. Makna kata mencabut janggut sebahagian ataupun keseluruhannya. Jadi janggut itu di mana sebetulnya? Janggut itu ialah yang tumbuhnya di atas tulang ni. Tulang rahang ni, itu janggut. Yang tumbuh ke atas tulang rahang ini, itu yang disebut sebagai lihyah. Ya, ada pun yang tumbuh bawah ni. Bawah ni bukan janggut. Bawah ni bukan janggut. Ya, ataupun tumbuh sini bukan janggut. Sini ke? Ataupun dekat atas muka ke? Jadi kan setengah orang yang jenis banyak bulu tu sampai depan ni, ya, tumbuhnya. Jadi sini bukan janggut, ya, yang tumbuh dekat pipi ni. Yang tumbuh bulu kat pipi ni itu bukan janggut. Jadi bahkan kalau yang tumbuh dekat pipi ini wajib
basuhnya. Wajib basuh dan wajib menyampaikan air sehingga ke dalamnya. Walaupun dia tebal. Walaupun dia tebal. Bahkan yang tebal yang ada keuzuran, ya, ialah lihyah. Lihyah itu ialah yang tumbuh dekat atas tulang ni. Yang tumbuh ke atas tulang ini, maka kalau dia tebal, ya, tebal itu ialah kalau kita tengok, orang tengok kat depan tak nampak kulit dalam. Itu tebal. Jadi orang yang janggutnya tebal, kalau dia basuh muka ketika wuduk, maka tidak wajib dia menyampaikan air ke dalam sehingga sampai ke kulit dalam, tak wajib. Cukup, ya, di luar saja. Itu kalau janggut lelaki. Kalau lelaki janggutnya tebal. Kalau janggutnya nipis macam mana? Nipis tu macam nampak kulit dalam. Orang tengok depan nampak kulit dalam. Jadi itu memang wajib sampaikan air sehingga ke dalam. Itu janggut lelaki. Adapun kalau janggut itu janggut perempuan ataupun khunsa, maka hukumnya wajib menyampaikan air ke dalam walaupun janggutnya tebal. Walaupun janggutnya tebal. Kerana apa? Kerana perkara ini berlaku jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali. Khunsa di sini adalah khunsa muskil lah. Khunsa yang tak tahu identitinya. Kerana khunsa ni ialah orang yang punya dua alat kelamin, itu khunsa. Dan dia walaupun punya dua alat kelamin, tetapi dia ada tanda-tanda dia. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Jadi para ulama kata macam mana nak kenal tanda-tanda, antaranya kena tengok mana satu yang berfungsi. Macam mana nak tengok mana satu yang berfungsi? Ialah tengok mana satu tempat keluar najisnya. Alat lelaki ke alat perempuannya. Ya, kalau kedua-duanya keluar najis, kedua-duanya keluar, maka kena tengok pula mana satu pula yang lebih kecenderungannya. Kalau tak tahu mana satu, maka itu yang disebut sebagai khunsa muskil tu. Khunsa muskil ni yang payah masalah dia. Ya, nak kata perempuan semua pun tidak, nak kata lelaki semua pun tidak. Jadi dia banyak dia antara kedua-duanya. Jadi ada pun khunsa yang jelas tapi secara zahirnya khunsa ni jarang-jarang berlaku lah, hampir tak ada lah sebetulnya. Ya, jarang sangat khunsa ni. Ya, tetapi ada hukumnya. Sebab apa? Sebab ada berlaku. Ada hukumnya, tetapi untuk berlaku itu jarang. Jadi yang ada tu bukan khunsa. Yang ada tu banyaknya bukan khunsa. Baik. Jadi itu yang keempat, iaitu mencabut janggut. Yang kelima, kerana Sayyidina Umar kata apa dia? Madinah itu sebagai saksi, ya, kepada orang yang mencabut janggutnya pada hari kiamat. Kelima, makruh mengurangkan janggut daripada adat yang pertengahan dan melebih akan dia daripada adat yang pertengahan. Kerana Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, artinya bermula sebaik-baik pekerjaan ataupun urusan itu ialah pertengahannya. Jadi makruh juga kita memendekkan janggut lebih pendek daripada adat kebiasaan, dan makruh juga memanjangkan janggut lebih daripada adat kebiasaannya. Jadi biasa adat kebiasaannya itu, ya, kalau biasanya ialah tidak, kita baginda sallallahu alaihi wasallam memotong janggutnya ialah segenggam, makna kata tidak lebih pendek daripada segenggam. Jadi begitu. Adapun lebih panjang, ya, maka lebih panjang itu berlaku kepada adat lah. Adat yang kebiasaannya, kalau kita tengok adat itu, panjang itu secara adatnya dilihat elok, ya, maka tak ada masalah. Tapi kalau panjang itu secara adatnya dilihat tidak, orang kata tidak elok lah, tidak dianggap, ya, itu panjang yang melampau, maka itu pun makruh. Itu pun adalah makruh juga. Jadi justru makna kata bukan janggut itu bukan semata-mata panjang itu kita simpan sampai panjang, ya, sampai ke pusat janggutnya. Jadi bukan. Ya, makna kata panjang itu sekira-kira tidak dianggap
tidak dianggap dipandang, pandangan kita secara adatnya tidak dianggap buruk lah. Ya, panjang itu tidak dianggap buruk. Jadi itu sebab kalau kita tengok para ulama, mereka janggut mereka kemas lah. Kemas. Tidak terlalu panjang. Kalau panjang pun hanya sekadar sampai ke dada, kerana dalam hadis juga menyebutkan bahawa janggut Nabi itu memenuhi dada. Mana kata sampai sini, tak ada sampai ke pusat. Tidaklah panjangnya sampai ke pusat. Jadi justru itu sebab yang kelima ini, iaitu beliau menyatakan bahawa tidak memanjangkannya lebih daripada adat, dia tidak memendekkan lebih daripada adat, begitu juga tidak memanjangkan lebih daripada adat, bahkan sederhana. Keenam, makruh menyisir janggut kerana bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Jadi makruh itu bukan sikat janggut tu, bukan. Tapi makruh itu adalah dia menyikat janggut itu supaya dipuji. Supaya dipuji. Jadi itu yang makruh. Adapun menyisir ataupun menyikat janggut itu memang dituntut. Kerana yang ketujuh ini makruh meninggalkan menyisir janggut berkusut supaya dikata oleh orang akan dia zahid atau salih. Dan kata Bashar Al-Hafi, fil lihyati syirkani tasrihuha li ajli nas wa tarkuha mutafattilatan li izhari zuhdi. Artinya di dalam janggut itu dua syirik yang khafi, iaitu riak. Pertama, menyisir akan janggut kerana dipuji, kerana nak dipuji oleh orang. Kedua, meninggalkan akan dia, iaitu menyisir, meninggalkan janggut itu berkusut kerana menyatakan ia akan zuhud daripada dunia. Jadi dua-dua pun tak boleh. Makna kata menyikat janggut ataupun menyisirkan janggut itu, kalau kita kata antara menyikat dan menyisir itu dah sememangnya menyisir itu yang dituntut. Tapi yang tak bolehnya apa dia? Tak bolehnya ialah makruhnya ialah apabila dia menyisir janggutnya dengan tujuan supaya untuk dipuji. Itu yang makruh. Adapun menyisir, memang menyisir itu memang dituntut. Kerana Nabi juga menyisir janggut. Yang makruh itu ialah tujuannya itu. Tujuannya itu adalah kerana untuk dilihat zuhud, untuk dipuji. Sama juga kalau satu orang itu tidak menyisir janggutnya, sengaja tinggalkan janggutnya kusut, untuk apa? Untuk supaya orang kata dia itu orang yang zuhud, tak suka dunia, tinggalkan dunia dan seumpamanya. Jadi itu pun makruh juga. Sama juga sebetulnya. Kalau kita berpakaian pun sama juga. Kalau kita berpakaian dengan pakaian yang yang compang-camping, mana kata bila pergi surau saja, kita pun pilih baju kita yang paling lama sekali. Paling lama sekali. Baju yang paling lama, ataupun baju yang lusuh. Supaya apa dia? Supaya kelihatan zuhud. Supaya orang tengok kita ni memang tak ada apa-apalah, zuhud habis. Tidak begitu. Jadi kita kata menggunakan pakaian itu dengan tujuan, dengan tujuan supaya orang tengok kita ni orang yang zuhud. Itu pun makruh juga. Itu pun makruh sebetulnya. Baik. Jadi itu yang ketujuh. Baik, ke-8. Ke-8 makruh menilik kepada hitam janggut atau putihnya dengan tilik. Dengan tilik ajib. Ajaib. Dan menilik akan juzub segala badan dan segala perangai dan segala perbuatan dengan tilik ajaib itu, iaitu dicela oleh syarak, lagi makruh, terkadang membawa kepada haram. Makna kata menggunakan janggut itu sebagai bahan tilikan lah begitu. Menggunakan janggut sebagai bahan
bahan tilikan. Bahkan bukan janggut saja di sini, semua anggota badan lah. Semua anggota badan kita digunakan ataupun kita jadikannya sebagai bahan tilikan. Ya, kita tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan kan, setengah orang tengok tapak tangan, oh ini tangan ni memang kalau buat bisnes ni jadi ni. Buat bisnes ni jadi. Ya, tapi buat bisnes tak untung-untung juga. Ya, tukang tilik kata kalau buat bisnes jadi untung ni. Ya, ataupun orang kata ni kalau tanam pokok ni memang jadi ni. Tumbuh. Pokoknya tumbuh. Tapi ya asal tanam saja tak tumbuh-tumbuh. Jadi tilikan ini sesuatu yang makruh. Ya, dalam syaraknya adalah sesuatu yang dilarang dan makruh. Asal hukumnya adalah makruh. Tetapi boleh membawa kepada haram. Ya, apabila dia mengiktikadkan kebenarannya. Apabila dia mengiktikadkan kebenarannya, maka jatuh kepada haram. Ya, kalau dia semata-mata tilik, ni tengok ni aku ni jadi macam mana ni? Jadi perbuatan itu makruh. Ya, dia tak iktikad pun, dia tak tak yakin pun. Dia suruh orang tilik saja. Tak ada apa-apa pun. Main-main tilik. Jadi perbuatan itu adalah makruh. Sama juga ya, menggunakan janggut ya untuk dijadikan bahan tilikan, maka itu adalah makruh. Kesembilan, harus merahkan janggut dan menguningkan akan dia kerana perang sabilillah, supaya menghebat ataupun supaya menghaibah. Menghaibah itu ialah menakutkan, menggerunkan akan kufar. Maka jika tiada yang demikian itu, maka iaitu dicela oleh syarak. Dan kata setengah ulama, sunat memerahkan janggut jikalau bukan kerana menghaibatkan akan kafir sekalipun, dengan qasad mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Jadi apa hukum? Hukum kita kata mewarnakan janggut, menginailah. Ya, jadi warna yang diharuskan itu ialah kalau warna itu warna yang serasi, yang masuk di dalam pada kulit ataupun pada bulu tu. Dia bukan warna yang menempik ke atas tu. Ya, beza warna yang menempik ni, dia kalau kita warna yang menempik ni kalau kita kikis, dia boleh dia boleh luntur. Dia warna menempik ni tak boleh. Ya, tidak sah. Ya, warna yang menempiknya tidak boleh, tidak sah. Ya, mandi wajib ke, ya wuduk ke, tak sah. Jadi warna yang boleh itu ialah warna yang masuk serasi. Dia masuk tu dia serasi. Dia maksud kata bila serasi itu dia tidak menghalang air. Dia tidak menghalang air. Jadi itu boleh. Tu tak nak bahas lah. Kalau tengok tu memang iyalah memang boleh dikopek lah sebetulnya. Tapi kita ikut fatwa lah. Fatwa kata harus. Jadi kita pun haruslah. Jadi kalau warna yang serasi tu macam inai tu. Inai tu kalau kita celup dia serasi, dia tak boleh kopek. Adapun warna yang tidak yang menempik itu, jadi itu yang berhati-hati. Bahkan inai sekarang ni pun kena berhati-hati juga. Ya, inai sekarang ni kena berhati-hati juga. Kerana kadang-kadang ada inai itu dia campur dengan chemical, ya, menyebabkan inai itu dia tak tak rasi. Dia tak serap. Dia tak serap. Bila dia tak serap, dia menempik. Ya, bila dia menempik maka dia menghalang air itu sebetulnya. Dia menghalang air. Jadi itu kena berhati-hati. Jadi yang warna itu yang dibolehkan itu ialah warna yang menyerap, yang serasi lah, yang boleh masuk ya pada bulu ataupun pada kulit itu. Jadi hukumnya adalah harus. Di sini disebut sebagai harus mewarnakan janggut. Ya, untuk apa? Kerana berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menakutkan musuh. Namun jika tidak dengan tujuan itu, maka hukumnya makruh juga. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, para ulama kata pendapat yang kedua sunat mewarnakan janggut itu sekalipun bukan tujuan untuk berperang.
Kerana tujuannya apa dia? Tujuannya adalah mengikuti ya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa dia? As-sufratu khidabul muslimin wal humratu khidabul mu'minin. Artinya bermula ya mencelup janggut dengan kuning itu iaitu pakaian ya ataupun warnanya ya celupannya orang muslim, dan mencelup ya janggut itu dengan merah itu ya pakaian ataupun celupan bagi orang mukmin. Dan adalah mereka itu mencelup janggut merah itu dengan inai, dan mencelup janggut kuning itu dengan kamka. Kamka itu ialah sejenis pokok juga. Dan haram mencelup janggut itu, yang janggut yang putih dengan hitam. Dan adalah setengah ulama mencelup janggut dengan hitam kerana perang Sabil, dan yang demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila berniatnya, dan tiada apabila berniatnya, dan tiada ada di dalam itu hawa nafsunya dan syahwatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi di sini beliau menyatakan hukum mencelup janggut ya dengan warna kuning ataupun merah. Jadi hukumnya harus ya, bahkan setengah ulama kata sunat ya, kerana ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sebut bahawasanya warna kuning ataupun merah itu adalah pakaian ya, pakaian orang mukmin ataupun pakaian orang muslim. Jadi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun Nabi tidak mencelup Nabi tidak mewarnakan janggutnya Nabi. Kerana apa dia? Kerana uban Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat, maka uban di janggut ya ataupun di kepala Nabi tidak lebih daripada 20 helai. Tidak lebih daripada 20 helai. Bahkan kebanyakan ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sini. Di tepi ni Saiban. Tepi ni. Kebanyakan ubannya Nabi adalah di sini. Jadi itu Nabi. Tetapi yang banyak ubannya ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini beliau muda 2 tahun. 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Beliau 2 tahun lebih muda daripada Nabi, tetapi beliau banyak uban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Abu Bakar untuk mewarnakan ubannya dengan warna merah ataupun warna kuning. Baik. Bahkan setengah ulama ya menyatakan bahawa mereka mengharuskan warna janggut itu dengan warna hitam, tetapi dengan tujuan untuk berperang, itu sahaja. Dengan tujuan untuk berperang. Niatnya adalah untuk menakutkan musuh ya. Jadi kalau tak ada perang sekarang ni, tak ada lah ya, kalau zaman-zaman perang itu mungkin zaman Jepun ke ya, maka boleh ya, dengan tujuannya untuk perang. Tapi sekarang ni tak ada orang nak, tak ada serangan, tak ada masalah tidak diharuskan. Bahkan makruh perkara itu. Jadi oleh kerana itu beliau mewarnakan janggut itu dengan warna hitam dengan tujuan perang niatnya, bukan kerana hawa nafsu dan syahwatnya. Baik. Seterusnya, babus tsani fi asraris salah. Ya, bab yang kedua pada menyatakan rahsia sembahyang, dan di dalamnya itu beberapa fasal. Ya, fasal yang pertama fi fadailis salah, pada kelebihan salat, ya, kelebihan sujud, kelebihan berjamaah dan kelebihan azan dan selain daripadanya, ya, selain daripada yang lain daripada perkara-perkara ini. Jadi mana kata bab ini menyatakan mengenai rahsia-rahsia yang berkaitan dengan salat, ya, dan di dalam bab ini ada beberapa fasal. Maka fasal yang pertama kata pengarang kitab mengenai kelebihan, ya, kelebihan salat, kelebihan sujud, ya, kelebihan berjamaah, ya, walaupun salat itu sah tanpa jamaah pun sah salat, ya. Bahkan sebahagian ulama ya menyatakan bahawa ya mereka menjadi perselisihan. Ya, adakah berjamaah dengan salat sendiri itu ya mana satu yang lebih afdal, ya, khusyuk di dalam salat ataupun berjamaah di dalam salat. Sebahagian ulama menjadi perbahasan perkara ini. Ada khusyuk lebih afdal ataupun berjamaah lebih afdal. Ya, jadi
sebahagian ulama menyatakan bahawa berjamaah itu lebih afdal. Ya, walaupun tidak khusyuk, ya, barangkali masjidnya berada di tepi landasan kereta api. Jadi setiap kali kereta api lalu bising, ataupun masjid itu dia punya dia punya keadaannya itu tak bising lah. Tak nak khusyuk, susah nak khusyuk. Jadi ada sebahagian ulama kata berjamaah itu lebih afdal, ya, walaupun tidak khusyuk. Namun ada sebahagian ulama kata bahawasanya mendahulukan khusyuk itu lebih afdal walaupun tidak berjamaah. Jadi oleh kerana itulah, ya, dalam perkara ini kita tidak menyalahkan. Ya, adapun kalau kita yang memang tidak khusyuk, ya, sembahyang sendiri pun tidak khusyuk, sembahyang jemaah pun tidak khusyuk, ya, maka kita kata jemaah itulah lebih afdal untuk kita. Bukan untuk mereka yang khusyuk. Kalau sembahyang sendiri dia boleh khusyuknya. Jadi untuk orang yang macam tu boleh kita katakan bahawa dia ni sembahyang sendiri mungkin lebih afdal untuk dia. Ya, tapi kalau kita yang, ya, salat jemaah pun tidak khusyuk, salat sendiri pun ya tidak khusyuk juga. Jadi itu jemaah itu lebih afdal lah. Jemaah itu lebih afdal. Baik. Dan azan, kenapa azan juga ada kelebihannya? Kerana di sini juga, ya, kerana azan itu adalah muqaddimahnya dan selain daripadanya. Baik, kemudian fadilat azan, ini suatu kelebihan yang sabda Nabi SAW, salasatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswad wala yahimuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yafghura mimma bainan nas. Ya, artinya 3 orang pada hari kiamat, ya, di atas tempat yang tinggi daripada kasturi hitam, padahal mereka tiada mendugakan akan mereka oleh hisab. Ya, mana wala ya mendukakan, ya, wala yahummuhum, tidak merisaukan mereka, tidak mendukakan mereka, tidak menyedihkan mereka oleh penghisapan. Ya, penghisapan itu tidak menyebabkan mereka sedih ataupun risau, ya, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh sesuatu yang takut. Mana la yanaluhum faza'un, ya, mereka tidak terkena ataupun tidak mengena kepada mereka apa-apa takut, apa-apa yang menakutkan. Hatta yafghura mimma bainan nas, sehingga selesailah apa yang di antara, ya, hisab, ya, di antara sekalian manusia itu. Iaitu apa dia? Rajulun. Itu yang pertama. Makna kata Nabi kata ada 3 jenis orang yang mana penghisapan itu tidak menyebabkan dia risau, ya, sedih, tak ada. Ya, kan, bila, ya, hisab ni bukan sesuatu yang main-main. Ya, bila nak dihisab itu semua orang akan risau, semua orang akan takut. Kat dunia lagi pun kalau ada begitu, kita pun takut juga. Ya, orang yang masuk mahkamah itu. Jadi yang kalah itu semua takut tu. semua takut tu, takut. Ya, kalau ada salah itu takut semua. Takut kena dakwa nanti. Jadi begitu. Kat dunia pun begitu sebetulnya. Dan di akhirat nanti lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab dekat akhirat nanti tak ada tempat lepas dah, tak ada. Tak ada tempat lari. Nak lari mana? Kita duduk kat situ saja. Tak ada tempat nak lari dah. Tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nak, ya, nak orang nak bagi, orang kata nak bagi jaminan ke tidak. Yang pertama apa dia? Rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Wa amma bin nas wa hum raduna. Itu yang pertama. Artinya pertama, seorang lelaki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jadi imam ia dengan manusia dan adalah mereka redha dengannya. Itu yang pertama. Ialah apa dia? Yang pertama adalah orang yang melazimi Al-Quran. Ya, melazimi Al-Quran kerana, bukan kerana nak apa-apa, tetapi hanya kerana Allah Ta'ala sahaja. Ya, melazimi Al-Quran hanya kerana Allah dan mengimamkan manusia. Maknanya kata dia berkhidmat. Dia berkhidmat kepada manusia, ya, sedangkan orang tempatannya redha, senang dengan dia. Jadi maksud redha itu ialah makna kata orang senang dengan dia.
Ya, dia tidak menyakitkan orang, ya, tidak tidak menyebabkan orang benci kepada dia, tidak. Ya, jadi justru agama itu sebetulnya, kalau membawa agama itu dengan rohnya, ya, dengan hikmahnya, maka hatta orang jahat pun tak akan benci kepada ahli agama sebetulnya. Ya, memang mula-mula mungkin kita katakan ketika tidak kenal memang bencilah. Ya, ramai saja orang yang tak kenal agama itu dia benci kepada agama dan ahli agama. Ya, tetapi setelah mereka kenal, ya, maka tak benci lagi, bahkan suka. Ya, sekalipun tidak menjadi pengikut dia, tidak jadi followers dia, tapi paling tidak dia suka kepada ahli agama itu. Jadi justru begitu, kerana dengan hikmah, ya, maka itu orang yang pertama ialah orang yang melazimi Al-Quran dan berkhidmat menjadi imam. Ya, dan sedangkan orang manusia orang ramai redha ataupun senang dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun ubtuliya birizqi fid dunya falam yushghilhu dhalika al-akhirah. Falam yushghilhu dhalika al-akhirata. Kedua, laki-laki yang dapat, ya, dapat bela dengan bala, ubtuliya, dapat bala dengan mencari rezeki di dunia, maka tiada masyghul, ia tidak menyibukkan akan dia oleh demikian daripada beramal akhirat. Jadi ubtuliya birizqi, diuji dengan rezeki itu sebetulnya. Ya, kalau dalam bahasa terjemahnya ialah diuji dengan rezeki. Jadi diuji dengan rezeki itu apa dia maksud diuji dengan rezeki? Dia ada dua maksud. Ya, sama ada diuji dengan rezeki itu adalah diuji dengan kesempitan rezeki. Ujiannya makna kata kaitannya adalah rezeki lah. Ya, diuji dengan kesempitan rezeki. Namun kesempitannya itu tidak menyibukkannya daripada beramal untuk akhirat. Yang kedua, diuji juga, tapi diuji dengan kelapangan rezekinya. Dan kelapangannya itu tidak menghalangnya, tidak menyibukkannya daripada beramal dengan akhirat. Jadi mana satu ujian yang lebih berat? Ya, ujian sempit ke ataupun ujian senang? Biasanya ujian senang lah. Ya, ujian senang ni banyak orang lupa. Ya, banyak orang lupa ketika senang. Ketika susah ni kadang-kadang, ya, ramai orang bila susah maka dia datang surau, datang masjid, salat hajat, dia berzikir lah macam-macam. Ya, tapi bila dah terbuka sikit, bila dah senang, maka ramai orang lupa. Jadi dua-dua adalah ujian. Ya, ujian rezeki maksudnya. Ya, diuji dengan rezeki, tapi ujian itu tidak menyebabkannya lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi nak bagi tahu bahawasanya ujian yang berkaitan dengan rezeki ini sebetulnya ujian yang berat lah. Ya, ujian yang biasanya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun adzana fil masjidi wa da'allaha ta'ala ibtigha'a wajhillah azza wa jalla. Ketiga, laki-laki yang berazan, yang azan, ya, azan dalam masjid dan menyerukan manusia kepada beribadah akan Allah Subhanahu wa taala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Taala. Jadi orang yang azan, tujuan azannya itu hanya untuk kerana Allah Ta'ala sahaja. Jadi bukan bermakna tak boleh ambil gaji begitu, bukan. Ya, tapi niatnya itu ikhlas. Ya, niatnya itu, azannya itu kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi dia tidak, ya, bila niatnya itu, bila nawait, ya, nawait itu ikhlas, ya, kerana Allah, maka dia tak akan berkira, ya, tak akan tak akan, orang kata tak menjadi sempit lah. Takkan setiap kali aku je azan, mana muazzin lagi? Muazzin ada 4 orang muazzin, ya, tapi setiap kali, ya, salat aku je yang kena azan. Jadi begitu pula. Jadi tidak. Ya, anda kata bahkan seronok lah. Ya, bahkan berebut sebetulnya. Ya, berebut. Ya, cuma kalau kita di negara kita ni dah ada lantikan muazzin, ya, jadi kita tak boleh suka-sukalah. Jadi orang kata bukan muazzin tiba-tiba masuk surau, buka mikrofon tiba-tiba azan. Jadi tak boleh. Jadi kalau ada lantikan, maka yang diutamakan itu ialah lantikan itu. Bahkan sama juga kalau imam pun sama juga.
Imam pun kalau ada lantikan, maka yang afdalnya adalah yang lantikan itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang tidak ada lantikan khusus, ya mungkin di surau, ya, jadi itu afdalnya adalah berlumba-lumba lah. Ya, untuk azan itu, untuk azan itu berlumba-lumba. Ya, adapun imam tidak boleh berlumba-lumba. Imam mesti orang kata disuruh ataupun dipersilakan. Jadi itu imam. Ya, kerana imam itu nak memimpin. Jadi untuk imam itu mesti dipersilakan. Jadi sebetulnya begitu. Baik. Jadi 3 jenis orang ini. Jadi yang ketiganya adalah muazzin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman ala ra'sil mu'min hatta yafghura min adhanih. Ya, artinya ya, bermula tangan Rahman, ya, tangan itu makna kata rahmat Allah Ta'ala itu berpegang atas kepala orang yang azan sehingga selesai ia daripada azannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautal mu'min jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak mendengar suara orang mukmin. La yasma'u sautal mu'min, ia tidak mendengar suara orang mukmin itu jin, ya, tidak juga manusia, tidak juga sesuatu, melainkan dia akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ya, makna kata dia akan menjadi saksi kebaikan untuk orang itu pada hari kiamat nanti. Jadi ini kelebihan azan. Jadi orang yang, ya, kita kata bila kita berada di dalam satu jalan ataupun satu ibadat lah, ya, pekerjaan kita tu ibadat. Jadi imam, kerja tu ibadat. Jadi muazzin, kerja tu adalah ibadat. Pekerjaannya adalah ibadat. Jadi dan ibadat itu adalah ibadat yang memang rupanya ibadat lah. Rupanya itu adalah memang ibadat. Ya, maka di sinilah kita tinggal lagi menjaga hati kita. Menjaga hati itu ialah dengan kita, ya, menjaga niat kita bahawasanya kita melakukan perkara itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang sangat penting. Baik. Yes. Bukan. Jadi makna tangan ini bukan tangan fizikal, cuma dia tidak terjemahkan tangan di sini, ya, tapi zahirnya adalah, ya, sama ada rahmat, ya, zahirnya adalah rahmat ataupun ikatan rahmat Allah itu sentiasa di atas kepala, ya, ikatannya dan seumpamanya yang bersesuaian, tetapi dia bukan dengan makna tangan anggota itu, bukan. Jadi itu jelaslah. Baik. Baik. Jadi dalam hadis yang terakhir ini, tidak mendengar jin ataupun manusia ataupun apa-apa, melainkan dia menjadi saksi pada hari kiamat. Apabila mendengar engkau, ya, dia akan menjadi saksi. Baik. Maka apabila mendengar engkau akan bang, maka kata olehmu akan azan seperti yang dikatakan oleh bang itu, oleh azan itu, melainkan pada perkataan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Itu maka kata olehmu la haula wala quwata illa billah. Dan demikian lagi pada iqamah, maka engkau kata seperti yang dikatakan oleh orang yang iqamah itu, melainkan pada perkataan qad qamatis salah, maka engkau katakan aqamahallahu adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Jadi ini panjanglah, ya, tapi sebetulnya kalau kita pendeknya ialah aqamaha wa adamaha, itu sahaja. Jadi sebetulnya, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ini, para ulama pun menyatakan bahawa di sini ada dua pendapat. Iaitu yang pertama, kita ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah.
Ya, kenapa jawab la haula wala quwata illa billah? Kerana ketika diajak, ya hayya 'alas salah, ya mari salat, hayya 'alal falah, mari salat, mari menuju kejayaan, maka dijawab apa dia? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Makna kata ketika diajak itu kita menafikan daya upaya kita, makna kata kita tidak punya kemampuan untuk sampai ya kepada salat pun, sampai kepada kejayaan pun, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan ada yang pendapat para ulama kedua mengatakan sama sahaja. Dan sama juga ketika qad qamatis salah, maka kita jawab aqamaha wa adamaha, semoga Allah mendirikannya dan semoga Allah mengekalkannya, madamatis samawati wal ard, selagi mana kekal langit dan bumi, wa ja'alani min salihi ahliha, dan semoga Allah menjadikan aku ini di kalangan orang-orang yang baik, di kalangan orang-orang yang baik. Baik. Dan pada katanya as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa bararta. Ya, sadaqta ketika as-salatu khairum minan naum, ya, maka jawab sadaqta, kamu benar dan kamu telah melakukan kebaikan. Baca olehmu pada ketika selesai bang, Allahumma bihaqqi hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadilah wad darajata rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya hai Tuhanku, ya dengan berkat hak seru yang sempurna ini dan dengan berkat sembahyang yang berdiri ini, berikan olehmu akan Nabi SAW tempat yang tinggi di dalam syurga dan kelebihan dan darjat yang tinggi, dan bangkitkan olehmu akan dia, ya, dengan martabah kedudukan, ya, yang terpuji pada hari kiamat yang engkau janjikan. Jadi ini doa selepas azan lah. Ya, sebetulnya doa ini dibaca, ya, selepas daripada menselawati ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kelebihan azan. Dan azan ini sebetulnya adalah merupakan syiar, ya, syiar agama lah yang agung, yang mana bahkan disebutkan bahawa kalau sesuatu tempat itu tidak ada azan, ya, maka kalau imam, dia boleh memerangi tempat itu kalau tidak ada azan, ya, maka oleh kerana itulah azan ini merupakan syiar agama, yang salah satu daripada syiar agama. Bahkan sebetulnya azan itu juga disunatkan untuk salat, ya, bukan untuk waktu tapi untuk salat juga sebetulnya. Sehingga kalaupun kita salat lambat, maka sebahagian ulama kata disunatkan kita azan dan iqamah. Walaupun kita sunat lambat lepas daripada waktu. Walaupun lepas daripada waktu, maka tetap masih lagi disunatkan untuk azan. Baik, wallahu alam, sampai sini sahaja. Ya, nanti kita akan datang iaitu kelebihan salat maktubah, ya, kelebihan segala sembahyang fardu. Baik, jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang saya minta maaf. Kita buang jauh-jauh dan lupakan insya-Allah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.